Selamat petang, salam sejahtera. Makin hari makin teruk Muhyiddin dihentam. Makin hari makin teruk Hadi juga dihentam. Apa yang mereka dihentam? Pendedahan demi pendedahan tentang tabiat dan juga perlakuan mereka menentang kerajaan perpaduan yang ditubuhkan oleh Anwar Ibrahim. Terkini, bekas rakan sekutu Hadi Awang, iaitu anak Nik Aziz, mengatakan dia telah beri peringatan kepada penggali lubang. Wow, siapa ini penggali lubang? Jom saya teruskan, tapi sebelum itu bantu saya tekan butang subscribe di ruangan bawah ini untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda dapat membantu saya mengedepankan suara-suara rakyat tanpa rasa takut. Ketika partinya terus agresif menyerang kerajaan baru Malaysia, seorang pemimpin PAS sebaliknya kelihatan lunak dan sempat memberi peringatan mengenai amalan jelik. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Nik Abdul Aziz berkata, dalam Islam amalan mengkritik sama ada secara lembut atau keras memang dibenarkan, tetapi ia mestilah terikat pada fakta dan akhlak. Katanya pada masa yang sama Islam juga melarang umatnya melemparkan tohmahan, tuduhan maupun persepsi buruk yang sengaja diadakan. Menurut bekas ahli parlimen bacok tersebut, tindakan menohmah dan menuduh pihak lawan memang mudah menarik sokongan dan undi, tetapi bukanlah kemenangan sebenar. Hakikatnya ia petunjuk awal daripada Allah bahawa si penuduh itulah yang nantinya akan menelan ludahnya sendiri. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan jatuh di dalam lubang itu, katanya. Kenyataan Nik Abdul itu tidak menyebut sebarang nama, namun muncul ketika Perikatan Nasional, khususnya PAS, tekal mengkritik pentadbiran negara yang kini dipimpin Anwar Ibrahim, khususnya selepas gabungan terbabit gagal membentuk kerajaan pusat. Wajib bersatu jaga negara. Perikatan Nasional juga giat mengkritik UMNO BN selepas gabungan berkenan memberikan dukungan kepada PH yang memerlukan sokongan ahli parlimen bagi membentuk majoriti di Dewan Rakyat. Ada tokoh dari PAS misalnya pernah mengaitkan sokongan kepada Pakatan Harapan dengan neraka, manakala Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat-Noor malam tadi menganggap kerajaan sekarang sebagai luar tabi. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin hari ini menganggap pembentukan kerajaan atau kabinet baru adalah sesuatu yang paling mengecewakan dalam sejarah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang pula pernah mendakwa PH dipimpin oleh tokoh yang tidak beriman serta tidak bermoral. Dia juga mendakwa kerajaan sekarang tidak didominasi oleh orang Islam. Pembangkang juga mengaitkan pemimpin PH sebagai label seperti dengan Zionis dan LGBT. Kata Nik Abdul, dalam politik negara ini memang biasa melihat pemainnya melemparkan pelbagai tuduhan kepada musuh. Ia tanda tidak sihat. Parti mana yang berjaya menjauhinya, ia akan kekal lebih lama dan berjaya, kata beliau dalam hantaran di Facebook hari ini. Dalam pada itu, Nik Abdul turut mengingatkan bahawa menjadi kewajipan semua pihak, khususnya UMNO, umat Islam di Malaysia, menjaga keharmonian negara. Kewajiban umat adalah bersatu menjaga keharmonian negara. Tiada erti keharmonian jika agama Islam tidak dijaga dan dipertahankan. Ia retak menanti belah, katanya lagi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nik Abdul ini, kerana beliau sedang bercakap tentang kemakmuran, kestabilan dan keamanan negara Malaysia. Keamanan negara Malaysia melambangkan kekuatan kerajaan itu sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa terus ikuti pendedahan dan juga konten ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Direct to the point saya hari ini. PN bakal telan asap kerjasama PHBN jika dijaga baik, mampu berkuasa 100 tahun takbir kerajaan Malaysia. Wow, ini memang hebat luar biasa. Kalau benar PN dan kalau benar Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dapat terus bekerja sama, diyakini mereka akan dapat terus membangun Malaysia 100 tahun lagi. Ini saya setuju. Sedar tidak sedar, selain di peringkat pusat di mana Anwar Ibrahim daripada PH yang mengetuai kerajaan pimpinan perpaduan
sekarang disokong oleh BN yang dipimpin Ahmad Zahid Hamidi. Kerjasama PH dan BN juga turut wujud di dua negeri yang lain. Negeri berkenan ialah Perak dan Pahang, yang mana wakil BN telah disepakati terus mengetuai kedua-dua kerajaan negeri itu dengan disokong oleh PH. Di peringkat yang lebih kecil, kerjasama seumpamanya juga telah dipersetujui dalam pilihan raya di Padang Serai dan Tioman yang pengundinya pada 6 Disember akan datang. Bagi Padang Serai, oleh kerana penamaan calon telah berjalan, maka calon Barisan Nasional telah menarik diri untuk memberi sokongan kepada PH. Manakala di Tioman pula, calon PH menarik diri untuk memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Di atas kertas berikutan wujud kerjasama itu, tiada masalah untuk PN ditewaskan di kedua-dua kerusi berkenan. Dengan perkembangan ini, terutama jika PH menang di Padang Serai dan BN juga menang di Tioman, harapan untuk melihat kerjasama kedua-dua gabungan diperluaskan lagi adalah lebih cerah. Dengan PH dan BN yang saling mempunyai kekuatan tersendiri dalam konteks yang berbeza, kerjasama atau penggabungan keduanya tidak dinafikan mampu mewujudkan suatu kekuatan baru yang dinamik untuk masa depan negara. Jika bank-bank sebelum ini boleh bersetuju untuk bergabung dan akhirnya apa wujud adalah gergasi bank yang lebih kukuh dan diyakini pengguna, tiada sebab hal yang sama tidak boleh berlaku dalam politik negara ini. Apabila PH dan BN dapat digabungkan, kekurangan dan kelemahan masing-masing dapat diatasi dengan lebih baik lagi, bahkan memberi keyakinan yang tinggi kepada rakyat. Oleh kerana apa yang rakyat harapkan ialah kestabilan, entiti politik yang paling besar adalah jawapannya berbanding parti kecil yang bersepah-sepah tanpa jenama yang kukuh. Terutama bagi Barisan Nasional yang kini hanya tinggal 4 parti di dalamnya berbanding 13 parti sebelum PRU14 dulu, pilihan yang terbaik untuk terus relevan dalam perjuangan dan kekal berada dalam kerajaan ialah hanya dengan kerjasama dengan PH. Bergerak sendirian atas nama BN semata-mata sudah tentu tidak relevan lagi, terutama kerana PH mempunyai sokongan bukan Melayu dan masyarakat bandar serta separa bandar yang kukuh, sementara MCA dan MIC sudah tidak lagi diyakini. Begitu juga dengan PH, sementara sokongan pengundi bandar dan separa bandar kepadanya agak kukuh, kehadiran UMNO yang asas sokongannya adalah pengundi Melayu luar bandar bersamanya, kedudukannya akan jauh jadi lebih diterima lagi. Untuk fasa seterusnya, terutama oleh kerana jelas ternampak kerjasama PH dan BN di peringkat pusat dan di Perak serta Pahang sudah mula menggerunkan pihak lawan, ia sewajibnya harus diusahakan sama dalam PRN di beberapa negeri yang akan berlangsung selepas ini. Yang penting, semua negeri yang bakal mengadakan pengundian nanti mesti dipastikan dikuasai oleh gabungan PH dan BN juga. Siapa yang harus mengetuai negeri dan dari segi pembahagian kerusi, semuanya mesti dirundingi dengan baik. Jika semua itu berjaya dilakukan, yang lebih penting selepas itu ialah masing-masing harus menjaga semua kerajaan yang ditubuhkan melalui kerjasama PH dan BN itu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing harus lebih bertolak ansur, berlapang dada, sedia memberi dan menerima serta berjiwa besar atas nama dan semangat Malaysia yang pelbagai sifatnya. Kalau semuanya dapat dijaga dengan baik, percayalah, gabungan PH dan BN ini mampu terus mentadbir dan menguasai kerajaan di negara ini selama 50 tahun atau sehingga 100 tahun akan datang. PN bersatu dan PAS bakal telah nasab sajalah lepas ini. Sabudin Husin di Waswai Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya. Dan yang lebih penting lagi, ikuti terus ulasan selepas ini.